pada penghujung abad yang ketiga atau awal abad yang keempat berlaku satu fitnah namanya fitnah Al-Qaramitah. Fitnah Al-Qaramitah ini diketuai oleh seorang bernama Abu Tahir Al-Qurmuti yang mempunyai ideologi yang kejam dan menyimpang, mengetuai satu tentera di Irak dahulu, menguasai satu kawasan sehingga menyebarkan fitnah dan pembantaian, pembunuhan kepada ramai manusia yang berada dalam landasan yang benar. Bahkan fitnah yang besar yang dicetuskan oleh golongan ini adalah mereka menyerang kota Mekah, merampas Al-Hajar Al-Aswad, membunuh lebih kurang 30.000 jamaah haji dan dibiarkan mayat mereka itu di tanah suci Mekah. 30.000 dibantai daripada para jamaah haji. 22 tahun itu Hajar Aswad dicuri oleh mereka sehingga Ka'bah kosong tempat Hajar Aswadnya daripada Hajar Aswad. Ini menunjukkan bagaimana kejamnya dia dan dahsyatnya fitnah pada ketika itu, yakni sehingga nilai atau nyawa orang Islam tak ada nilai. Dengan fitnah yang bermula daripada Irak, daripada fitnatul Qaramitah yang membantai ramai daripada manusia, hanya ingin sampai kepada kuasa dengan ideologinya sendiri. Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir tadi yang hidup di negeri Irak, yang merupakan datuk kepada Alawiyin, berhijrah daripada negeri Irak menuju ke Hadramut setelah singgah ke beberapa tempat yang akhirnya bertapak di bumi Hadramut di bahagian selatan Yaman. Daripada situ bermula turunan daripada Alawiyin melalui Ahmad bin Isa Al-Muhajir sampai sekarang. Jadi permulaannya bermula daripada hijrahnya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Apa sebab beliau berhijrah? Fitnah Al-Qaramitah tadi yang saya sebutkan, dan beliau ingin menyelamatkan agamanya, keluarganya dan keturunannya daripada fitnah itu, berhijrah daripada negeri Irak menuju ke Hadramut. Hadramut waktu itu dihuni ramai daripada pengikut Ibadhiyah, golongan daripada muslimin yang namanya Ibadhiyah, yang bukan termasuk daripada ahli sunnah wal jamaah dari segi akidahnya. Beliaulah yang memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah di bumi Hadramut. Zaman itu beliau berhijrah pada awal abad keempat, 300-an berhijrah pergi ke bumi Hadramut, dan beliau dengan demikian satu zaman dengan Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Beliau yang memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah di bumi Hadramut, dan beliau juga yang membawa mazhab Al-Imam Syafi'i di bumi Hadramut. Waktu itu tidak ada, yang majority di Hadramut adalah golongan Ibadhiyah. Terdapat bahagian pinggiran Yaman di luar Hadramut yang masih ada orang-orang yang berpegang kepada mazhab Al-Imam Syafi'i. Tapi di bumi Hadramut sendiri, orang pertama yang membawa madhab Al-Imam Syafi'i adalah Ahmad bin Isa Al-Muhajir, datuk kepada golongan Alawiyin, golongan Sayyid, golongan Sadah yang ada di sana dan juga sampai ke Nusantara. Mereka adalah golongan yang berpegang kepada madhab Al-Imam Syafi'i karena datuk mereka adalah orang pertama yang membawa madhab Al-Imam Syafi'i ke bumi Hadramut. Ini Ahmad bin Isa Al-Muhajir, sebab hijrahnya karena fitnah Qaramitah yang berlaku di Irak, dan beliau ketika berhijrah ke Hadramut, Hadramut dihuni ramai daripada pengikut Ibadhiyah yang membawa atau yang mengubah konsep akidah Ibadhiyah kepada ahli sunnah adalah Ahmad bin Isa Al-Muhajir, yang membawa mazhab Al-Imam Syafi'i di bumi Hadramut yang ketika itu tidak tersebar adalah Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Dengan jasa Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan juga madhab fiqahnya di bumi Hadramut, turun-temurun daripada awal abad keempat Hijriyah sampai sekarang, lebih kurang sudah berapa tahun? Kita 1400 sekarang kan, hampir sudah 1000 tahun lebih. Berterusan daripada zaman itu sampai sekarang,
bumi Hadramut yang merupakan tempat hijrah Ahmad bin Isa al-Muhajir, khususnya daripada keturunan beliau sendiri, masih berpegang kepada madhab al-Imam Abu Hasan al-Ash'ari dan juga al-Imam Abu Mansur al-Maturidi. Dari segi ulamanya dikenal dengan mufti Syafi'iyah, dari segi madrasahnya masih berpegang kepada buku-buku yang ditulis oleh imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang menjadi silibus sekolah-sekolah mereka di Hadramut adalah Minhajut Talibin karangan Imam Nawawi. Dari segi tauhidnya adalah Jauharatul Tauhid yang ditulis oleh Imam Baijuri, Aqidatul Awam yang ditulis oleh Ahmad Marzuki. Semuanya adalah imam-imam daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Dari hadisnya adalah Imam Al-Bukhari, Riyadhus Salihin, Qutuful Falihin. Dari segi mustalah hadisnya adalah Nuzhatun Nadhar yang ditulis oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Walhasil semua silibus yang diajarkan di sekolah-sekolah madrasah Hadramut adalah silibus Ahli Sunnah wal Jamaah. Supaya tak keliru orang memperbahaskan tentang apa yang ada di Hadramut yang dinisbahkan kepada aliran-aliran yang bukan daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Sedikit untuk memberikan lebih clear lagi dengan kalimat al-Alawiyyin untuk golongan orang-orang yang berada di Hadramut. Untuk orang-orang yang berada di Hadramut. Kalau tadi saya agihkan tentang Alawiyyin nisbah kepada kawasan di Syam, daripada aspek politiknya, dari segi keturunannya yang merupakan keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali mempunyai anak lebih daripada selain daripada Hasan Husain, ada keturunan-keturunan yang lainnya. Yang daripada keturunan Husain itu yang berada di negeri Hadramut, ada seorang yang bernama Alawi. Namanya Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Daripada keturunan Al-Alawiyyin tadi, orang pertama yang namanya Alawi adalah Alawi yang lahir di Hadramut. Oleh karena beliau seorang pertama bernama Alawi yang lahir di Hadramut, keturunannya dinamakan Alawiyyin. Seperti kalau seorang bernama Abbas, punya keturunan namanya Abbasiyyin. Kalau seorang bernama Umayyah, keturunannya namanya Umayyiyyin. Ini di Hadramut, orang pertama yang lahir di situ namanya Alawi yang mempunyai keturunan. Keturunan ini dinamakan Alawiyyin, nisbah kepada seorang bernama Alawi. Jadi 4 aspek saya sebutkan tadi kalimat Alawiyyin supaya orang tak keliru bila mana menisbahkan kalimat Alawiyyin. Aspek politiknya ada, aspek daerahnya ada, aspek keturunan secara menyeluruh ada, aspek keturunan secara khusus untuk orang-orang Hadramut pun juga ada. Bila mana ingin memperbahaskan tentang Alawiyyin, daripada aspek mana untuk diperbahaskan. Sayyidina Ja'far as-Sadiq yang merupakan imam daripada Ahlul Bait. Dan kita perlu sedia maklum bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari salah satu sandaran riwayat baik itu Ja'far as-Sadiq yang merupakan keturunan daripada Sayyidina Husain, atau Muhammad al-Baqir merupakan ayah kepada Ja'far as-Sadiq, yang menjadi salah satu narasumber Al-Imam Al-Bukhari dan imam-imam hadis yang lainnya. Jadi bila mana disebutkan salah satu imam dalam Ahlul Bait, maka jangan tertumpu terlebih dahulu ini Syiah. Ini gurunya Imam Bukhari juga, gurunya Imam Muslim juga. Kata Sayyidina Ja'far as-Sadiq mengatakan, saya ini dilahirkan oleh Abu Bakar as-Siddiq 2 kali. Ibu kepada Imam Ja'far as-Sadiq namanya Ummu Farwah bintil Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar as-Siddiq. Jalurnya mereka Ahlul Bait itu sendiri, neneknya adalah keturunan Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq. Jadi golongan orang yang membawa syiar Ahlul Bait tapi tak suka kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar ini datuk imam mereka sendiri. So maka macam mana mereka nak kondem kepada Sayyidina Abu Bakar, sementara Sayyidina Abu Bakar datuk kepada imam yang mereka yakini sebagai imam.
kita ahli sunnah wal jamaah, khususnya golongan daripada Sadal Alawiyin yang ada di Hadramaut, adalah golongan ahlul bait yang menyanjung tinggi Nabi sebagai Nabi, sahabat sebagai sahabat, ahlul bait sebagai ahlul bait. Tapi tidak mempunyai satu sifat yang kalau disebutkan ahlul bait, oh ini Syiah. Kalau sebut tentang sahabat, ini Nasibi wala Rafidhi. Tidak demikian. Ahli sunnah wal jamaah adalah yang menyanjung tinggi Rasul, menyanjung tinggi sahabat, menyanjung tinggi ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Taib, ini orang kata sekelumit ringkas daripada perjalanan hijrah Ahmad bin Isa al-Muhajir dan juga akidah yang menjadi pegangan Sadal Alawiyin dan juga kalimat Alawiyin yang saya sebutkan sebentar tadi. Katanya lantaran itu maka terselamatlah mereka ini daripada apa yang menimpa sesetengah keluarga keturunan Nabi yang mempercayai bid'ah-bid'ah yang tersebar serta mengikuti hawa nafsu yang menyesatkan. Di situ ada juga yang terpengaruh dengan golongan-golongan yang menyimpang daripada kebenaran disebabkan keadaan yang mempengaruhi sehingga terbawa dengan arus yang begitu dahsyat. Akan tetapi Ahmad bin Isa al-Muhajir berusaha menyelamatkan diri daripada fitnah yang berlaku waktu itu sehingga berhijrah ke bumi Hadramaut. Dan pada ketika itu beliau ketika sampai ke bumi Hadramaut, ini Hadramaut dikenal dengan tanah yang gersang, sementara beliau di Irak adalah seorang yang mempunyai kekayaan yang luar biasa. Ditinggalkan semua itu dan berhijrah demi untuk menyelamatkan agama, marwah, akhlak dan juga keturunan.